Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Tadarus yang diadakan di Masjid Surau dan Balai Ibadat seluruh negara yang dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama sempena bulan Ramadan berakhir malam tadi dengan majlis penutup Tadarus dan Khatam Al-Quran. Majlis diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Atur cara majlis termasuk tadabbur Al-Quran. Majlis penutup Tadarus Al-Quran ini dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Pentadbiran dan Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jurukuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin dan Radio Televisyen Brunei. Program Ihsan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dilaksanakan bagi membantu meringankan keperluan perbelanjaan di bulan Ramadan dan membawa keceriaan kepada warga emas dan golongan yang memerlukan bantuan dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri. Ia juga sejajar dengan matlamat strategik yayasan dalam meimbangi pemedulian terhadap keperluan asasi golongan yang memerlukan. Sempena bulan Ramadan 1445 Hijrah bersamaan 2024 Masihi, RM138,800 disumbangkan kepada 150 buah keluarga di seluruh negara. Di daerah Brunei dan Muara, rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Raja Major Jeneral Busara Datuk Paduka Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Juga hadir Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Perancangan Guna Tanah dalam sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Di daerah Belait, rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku timbalan pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Sumbangan-sumbangan termasuk makanan asasi serta kuih muih dan minuman ringan. Sementara di daerah Tutong, penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan, juga menyertai Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Temburong, sumbangan diserahkan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Deng Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan. Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah BKI-SHB, Jabatan Perdana Menteri lewat petang kemarin mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Raja Major Jeneral Busara Datuk Paduka Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Penasihat BKI-SHB, diikuti dengan bacaan surah Ad-Duha hingga surah An-Nas dan bacaan takhtim beramai-ramai. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 4 orang anak yatim terdiri daripada anak-anak kekitangan jabatan. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, selaku Ahli Lembaga Penasihat BKI-SHB. Bagi golongan autisme, meskipun bergelar insan istimewa, namun mereka juga ingin meraih keberkatan bulan Ramadan dengan Majlis Khatam Al-Quran Persatuan Semata Brunei. Majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan Raja, Pinggiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. 45 peserta terdiri daripada pelajar autisme, tenaga pengajar dan ahli keluarga pelajar diraih pada majlis tersebut. Majlis diungkayahkan bersempena sambutan Hari Kesedaran Autism Sedunia.
Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis penutupan Tadarus Al-Quran Mahkamah Syariah 2024. Majlis berlangsung di Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Arif Datuk Seri Setia Haji Johar bin Haji Muhammad, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah. Majlis merupakan kegiatan keagamaan tahunan yang diadakan bertujuan untuk sama-sama menghayati dan mencintai bulan suci Ramadan. Adalah penting bagi ASEAN untuk terus memupuk ekosistem kewangan yang berdaya tahan dan dinamik bagi memudahkan pembayaran rentas sempadan yang lancar, menarik pelaburan swasta dan menggalakkan pendekatan pembiayaan yang inovatif. Perkara itu digariskan oleh Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal di Kementerian Kewangan dan Ekonomi semasa mesyuarat AFMGM ke-11 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan yang diadakan di Luang Prabang, Republik Demokratik Rakyat Lao. Semasa sesi plenary mesyuarat, Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sofina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani menyatakan kemajuan integrasi digital akan menjadi asas dalam memacu pertumbuhan dan inklusiviti kewangan dan ekonomi bagi rantau ASEAN. Sementara itu, Menteri-Menteri Kewangan ASEAN dan wakil-wakil menyokong keutamaan Lau PDR selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2024 yang membawakan tema ASEAN Enhancing Connectivity and Resilience. Mesyuarat AFMGM ke-11 juga termasuk sesi dialog di antara Menteri-Menteri Kewangan dan wakil-wakil serta Kabinet-Kabinet Bank Pusat ASEAN bersama dengan ASEAN Business Advisory Council, European Union, ASEAN Business Council and United States ASEAN Business Council bagi membincangkan peluang kerjasama di antara pihak kerajaan dan swasta dalam mengekalkan pertumbuhan jangka panjang ASEAN dan pembangunan mampan dalam bidang kerjasama seperti green and transition financing, ekonomi, digital, fintech dan perdagangan haram. Menteri-Menteri Kewangan ASEAN juga mengadakan sesi dialog bersama dengan institusi-institusi kewangan antarabangsa IFIs iaitu International Monetary Fund, World Bank, ASEAN Development Bank dan ASEAN Plus 3 Microeconomic Research Office. Agensi Pekerjaan Mira Hana bekerjasama dengan Hotel Al-Afiah lewat petang kemarin menganjurkan majlis membaca doa tahlil dan arwah serta penyampaian derma anak yatim dan berbuka puasa di hotel berkenaan. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Wang Haji Adnan bin Pegawai Pihin Seraja Khatib, Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengiran Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei Muara. Para penerima adalah anak-anak yatim yang terpilih dari daerah Brunei dan Muara. Seratus 120 anak yatim, warga mas dan penjaga mereka menghadiri majlis iftar yang dianjurkan oleh Brunei Hotel dan City Neon Brunei. Majlis diadakan di hotel berkenaan di Ibu Negara. Penyampaian derma disempurnakan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Melaluinya, pihak penganjur berharap dapat menceriakan para penerima menjelang Syawal. Program Komuniti Wanita merupakan salah satu pendekatan memperkasa wanita memulakan perniagaan dengan kemahiran memasak serta mempromosi dan menyokong kaum wanita secara inklusif dari segi keusahawanan. Program dilancarkan oleh Yang Berhormat Daeng Hajah Safiah binti Syekh Haji Abdul Salam, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program disertai oleh 7 wanita terpilih daripada golongan sasaran JAPIM. Pengisian program termasuk taklimat dan tunjuk cara memasak dan penyediaan hiasan makanan bagi juadah berbuka puasa. Para peserta juga menunjukkan kemahiran menghias dan menyediakan juadah. Program Komuniti Wanita sesuai dengan tema Hari Wanita Antarabangsa tahun ini
pelaburan terhadap wanita yang mengambil pelbagai bentuk, salah satunya membina kemahiran yang boleh digunakan seumur hidup. Profesion sebagai pemandu pelancong sangat diperlukan dalam sektor pelancongan di negara ini. Justru setiap pemandu pelancong berlesen yang profesional mampu menjana kualiti dan imej pelancongan negara. Pelaksanaan kursus asas pemandu pelancong dijangka dapat meningkatkan dan memantapkan kemahiran seorang pemandu pelancong dalam memberikan perkhidmatan berkualiti dan memenuhi kehendak piawaian yang ditetapkan. Seramai 10 peserta yang terlibat dalam kursus ke-14 menerima sijil yang disampaikan oleh Dayang Hajah Dahliana binti Haji Ali Akbar, Setia Usaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dalam beberapa hari sahaja lagi, umat Islam di negara ini akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kemeriahan menyambut kedatangan Syawal boleh dirasakan dengan orang ramai membuat persiapan agar Aidilfitri disambut dengan suasana gembira. Tinjauan kru RTB ke beberapa premis perniagaan menyaksikan orang ramai membuat persiapan sejak minggu kedua bulan Ramadan dengan membeli pelbagai barangan keperluan daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada hiasan rumah dengan tawaran potongan harga yang berpatutan. Jualan kuih dan biskut raya juga semakin rancak menjelang ketibaan bulan Syawal. Lagu-lagu raya berkumandang bagi menyerikan lagi suasana Aidilfitri yang tidak lama lagi akan menjelang. Dalam keriangan menyambut hari Lebaran, para pembeli juga diingatkan agar berbelanja secara berhemah dan bersederhana serta mengelak berbelanja lebih daripada kemampuan. Cara kita ni berkhidmah dalam perbelanjaan sebutan Syawal ni, satu macam dari segi pakaian dan hiasan dalaman rumah, mana-mana yang dapat kita ni pakai, yang macam tahun lepas kita ni boleh pakai, kita ni pakai untuk Syawal tahun ini. Persiapan rumah dibersihkan saja ala kadar. Anda juga membeli barang yang semua baru, cuma membeli keperluan yang untuk makanan untuk dihidangkan pada tetamu-tetamu nantilah. 30 buah keluarga dari 5 buah mukim di daerah Temburong menerima sumbangan barangan asasi dan beras fidyah pada program titian amal Ramadan Charity Drive. Program dianjurkan kali kedua oleh Persatuan Kereta Tahan Lasak Brunei PKTLB dengan kerjasama Sekolah Stella. Program satu acara tahunan PKTLB melalui aktiviti-aktiviti titian amal Ramadan yang diadakan di keempat daerah dengan menghantar sumbangan ke rumah 30 keluarga terpilih dari Mukim Labu, Mukim Batu Apoi, Mukim Bangar, Mukim Bokok dan Mukim Amu, terdiri daripada golongan asnaf dan kurang berkemampuan dan juga anak-anak yatim. Pada tahun ini, PKTLB menyasarkan lebih 400 penerima di keempat daerah. Program diketuai oleh Awang Abidin bin Haji Musa yang dipertua PKTLB. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam melalui bahagian Pengakap Wanita mengadakan majlis penyampaian sumbangan sempena bulan Ramadan. Aktiviti di bawah projek Jalinan Kasih itu berlangsung di Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam, Kampung Beribi. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Awang Haji Junaidi bin Haji Husin, Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. 27 orang terdiri daripada kalangan ahli-ahli pengakap iaitu 5 orang anak yatim, 2 orang kurang upaya dan 19 orang yang kurang berkemampuan menerima sumbangan. Majlis bertujuan sebagai wadah untuk memperketatkan lagi tali silaturahim dan kerjasama dalam aktiviti kebajikan.
Bekalan darah di pusat pendermaan darah dan tabung-tabung darah di seluruh negara adalah di tahap yang rendah. Penderma darah kumpulan A, B dan O diperlukan dengan segera bagi menampung keperluan pemindahan darah di kesemua hospital di negara ini. Sehubungan itu, Pusat Pendermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal akan melanjutkan waktu beroperasi dan mengadakan kempen derma darah hari ini, 7 April, bagi persediaan menjelang cuti awam sempena Hari Raya Aidilfitri. Orang ramai disuruh untuk menyertai kempen tersebut dan sekaligus menderma darah bagi meningkatkan bekalan stok darah di negara ini. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card sangat digalakkan. Kerja penyambungan kabel fiber optik di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin akan dilaksanakan esok 8 April 2024. Kerja tersebut bermula pukul 9 pagi hingga 5.30 petang. Kawasan terlibat kilometer T10.5 hingga kilometer T9.5 Hala Temburong. Jalan lencongan disediakan. Pengguna jambatan tersebut dinasihati untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi had laju yang dibenarkan.